Power and money. Bila dua benda ni ada secara berlebihan dalam someone to me life, dia mesti nak orang yang bawahan dia tu patuhi arahan dia ataupun ikut cakap orang yang mempunyai kuasa ini. So perkara ni telah dibuktikan dalam satu eksperimen, the Stanford University Prison. So kalau apa tengok tujuan eksperimen ni pun, apabila someone tu mula mendapat kuasa yang berlebihan, macam mana sikap dia mula berubah dan how dia mula control other people. If ada student psikologi duk tengah tengok video ni, mungkin hamba dah tahu ataupun more familiar tentang topik ni. So dalam video hari ni aku nak cerita tentang kisah the experiment Stanford University Prison, the mental illness because of position. Jom kita masuk dalam video. Profesor Philip Zimbardo adalah seorang penyelidik di University Stanford dalam bidang psikologi. Dia dilahirkan pada tahun 1933, seorang warga negara Itali yang berhijrah ke Amerika Syarikat. Kalau tengok kehidupan awal dia ni, dia berdepan dengan banyak dugaan dan juga dia menghadapi diskriminasi kaum sebagai status anak pendatang. Dia juga dibesarkan dalam suasana yang sangat susah sehingga terpaksa bergantung dengan sara hidup kebajikan. Pengalaman yang dihadapi oleh Profesor Zimbardo semasa dia membesar ni, dia membuatkan minatnya lebih cenderung ke arah mengkaji tabiat manusia, dan juga dia berjaya menamatkan pengajian dia dalam 3 bidang, iaitu psikologi, sosiologi dan juga antropologi dari Brooklyn College pada tahun 1954. Profesor Zimbardo, dia memulakan kerjaya dia di University Yale dan juga beberapa institusi lain sebelum dia memulakan kejayaan dia di University Stanford pada tahun 1968. Semasa Profesor Zimbardo ni dia masuk Stanford University ni, banyak insiden pergaduhan yang berlaku antara banduan dan juga pegawai di kalangan tentera laut dan tentera darat Amerika Syarikat. Kalau tengok pihak tentera Amerika Syarikat ni, mereka ni bersetuju untuk melantik Profesor Zimbardo bagi mengadakan satu kajian 2 minggu dalam mencari solusi mengapa kerap berlaku insiden melibatkan banduan dan juga pegawai. So di sinilah Profesor Zimbardo dia memperkenalkan kajian The Stanford Prison Experiment. Eksperimen yang diperkenalkan oleh Profesor Zimbardo ni, dia nak mengenal pasti macam mana someone tu dia boleh beradaptasi dalam satu situation tu, and macam mana dia lost control terhadap nasibnya sendiri. Dia nak tengok sendiri depan matanya perubahan yang akan berlaku pada banduan itu. Dia kurang minat untuk mengkaji perubahan pada tahap mentaliti pengawal yang dilantik. So Profesor Zimbardo dia pilih pengawal dan juga banduan, iaitu untuk nak berlakon jadi pengawal dan banduan ni secara random dalam kumpulan pelajar. Senang kata, dia pilih orang luar lah yang minat yang untuk menawarkan diri untuk melalui simulasi kehidupan penjara ni. Sebanyak 24 orang terpilih dengan setiap orang tu perlulah bebas daripada rekod jenayah, masalah kesihatan serta masalah psikologi yang mereka ada. Sebagai sanggup hati kepada mereka yang menawarkan diri untuk menjalani kajian ini, semua yang setuju untuk berlakon sebagai banduan dan juga pegawai itu akan dibayar sebanyak $14 sehari. Menggunakan bilik bawah tanah di Fakulti Psikologi University Stanford, sebuah penjara kecil dibina yang mampu menempatkan 9 orang pelajar sebagai banduan yang akan menetap di sana selama 2 minggu. Mereka akan kawal oleh 9 orang peserta lain yang akan bertindak sebagai pegawai, iaitu 9 orang pegawai dan juga 9 orang sebagai banduan. Semua peserta yang berlakon sebagai banduan ni, mereka ni tak diberitahu bila mereka akan dipenjarakan, dan setiap antara mereka ni ditahan, dibogelkan dan diberikan jaring untuk menutup rambut mereka ni. So pegawai ni, mereka ni diberikan arahan untuk menggunakan apa saja cara yang mereka nak buat lah. Apa yang mereka rasakan tu mereka boleh buat dengan hanya hukuman berbentuk kekerasan sahaja dilarang. So setiap seorang pegawai ni, mereka ni diberikan satu kayu. Kayu ni macam apa benda tu yang polis ataupun security yang pegang tuan, something like that lah. Tapi kayu tu bukan untuk nak pukul banduan tu lah, just lah macam nak create satu gambaran kata mereka ni warden ataupun pegawai kan. So mereka diberikan kayu tu lah. Profesor Zimbardo dia bertindak sebagai warden dan superintendent penjara yang mengawal segala tindak tanduk pengawal dan banduan yang berlaku di Stanford Prison ini. Seorang bekas banduan penjara San Quentin yang bernama Carlo Prescott yang menjadi konsultan pada eksperimen ini. Carlo ni dia memberikan maklumat kepada Profesor Zimbardo berkenaan kaedah-kaedah yang biasa digunakan oleh pegawai, iaitu pegawai yang real tu, bagi memberi idea kepada peserta yang menjadi pegawai apa yang mereka perlu buat, apa yang perlu mereka lakukan. So pada hari pertama kajian itu, dia berakhir dengan mengecewakan Profesor Zimbardo sebab pada hari pertama tu tak ada apa-apa pun yang berlaku.
Kalau banyak pelajar yang berlakon sebagai pegawal tu pun, mereka ni tak rasa macam mereka ada kuasa tau. And banduan tu, iaitu pelajar yang berlakon sebagai banduan tu, mereka pun tahu lah yang ni macam hanyalah olok-olok kan. Profesor Zimbardo dia dilihat kecewa atas hasil hari pertama yang tidak membawa sebarang keputusan memberangsangkan. Dave Hellman, salah seorang pegawal yang ditugaskan berkongsi perasaan yang sama dengan Profesor Zimbardo dan mula memainkan persona pegawai yang lebih tegas untuk mengubah situasi yang berlaku di penjara itu, menyebabkan pasukan pegawal berubah mengambil peranan dan watak mereka dengan lebih serius. Bermula pada hari kedua, selepas beberapa siri pertengkaran yang berlaku antara banduan dan juga pegawal ni, keadaan mula bertukar rupa. Fasiliti universiti itu dia mula menjadi seperti penjara yang sebenar. Pihak banduan ni pula yang tertekan dengan pihak pegawal ni, mereka ni rapatkan katil mereka ke pintu masuk sel penjara untuk menghalang pegawal ni daripada masuk ke dalam sel mereka. Peserta yang menjadi banduan ni pula mula merasakan diri mereka ni tertekan, memberontak dan menyebabkan suasana menjadi kacau bilau. Larangan penggunaan kekerasan ditarik balik, menyebabkan pegawal ni, mereka ni berani melakukan apa saja tindakan kasar. Peserta kajian yang menjadi banduan ni pula mula diarahkan menjalani hukuman bogel, disembur dengan pemadam api, dipijak semasa tekan tubi dan juga mereka ni dikenakan banyak penderaan mental oleh pegawai yang berlaku ni kan. Yang Dave Hellman ni, dia ni mula mengambil peluang mencuba sendiri sejauh mana dia mampu mendera banduan yang dijaganya dan tindakannya tidak lagi dihalang dan juga disokong oleh pegawai-pegawai yang lain. Profesor Zimbardo pula, dia hanya melihat dari jauh semua yang berlaku tanpa mahu menghalangnya. Dia sendiri sebenarnya tidak menyedari transformasi yang berlaku pada dirinya ketika kajian itu. Profesor Zimbardo yang bertanggungjawab menyelia semua yang berlaku menjadi khusyuk dengan tanggungjawabnya. Rutin yang berlangsung selama 2 hari ini menyediakan makanan untuk banduan, mengawal masalah kemurungan banduan, bertemu parents yang risau serta mengadakan sesi kaunseling untuk banduan ni, menyebabkan perubahan besar berlaku pada Profesor Zimbardo sendiri. Profesor Zimbardo, dia lupa ni semua adalah satu kajian, ni semua adalah satu eksperimen yang diwujudkan khas untuk mengkaji tabiat manusia. Dia mengambil serius tugasnya sebagai penyelia penjara, tanpa sedar dia sedang berubah. Pada hari keempat, banduan-banduan yang dipilih mula menerima nasib mereka sehingga ada yang sanggup untuk menolak wang sagu hati itu, iaitu yang sehari $14 tu, bagi bakal mereka perolehi sekiranya mereka dibebaskan lebih awal. Ini berlaku tanpa disengajakan. Walaupun setiap peserta tahu mereka sebenarnya bebas untuk menarik diri daripada terus menyertai kajian yang dijalankan ini dan hanya akan dibayar mengikut jumlah hari yang mereka join eksperimen ini sahaja. So, perbuatan ini telah membuktikan dalam keadaan terkurung dan diseksa ni, peserta yang sebenarnya bukanlah seorang banduan yang sebenar, tetapi mereka ni dilayan seperti banduan yang sebenar yang berada dalam penjara tu. Mereka ni sudah mula menunjukkan mentaliti seorang banduan tanpa sengaja. Setiap watak, sama ada pengawal ataupun banduan dan juga Profesor Zimbardo ni, mereka ni sendiri tak sedar yang mula menjadi watak yang mereka mainkan sehingga realiti sudah tidak dibezakan lagi. Tapi eksperimen ni, kajian ni, dia tak jalan sampai 2 minggu pun, tak jalan sampai 14 hari pun. Kajian penjara tu dia berakhir pada hari ke-6, hanya selepas teman wanita kepada Profesor Zimbardo, Christiana Maslach, seorang pelajar sarjana di situ, hadir ke penjara mereka dan terkejut melihat bagaimana sistem penjara itu dijalankan. Walaupun ada dekat 50 orang penyelidik turut sama menjadi pemerhati semasa eksperimen itu berjalan, Christina dia menjadi satu-satunya individu yang menegur perbuatan melampau yang telah dikenakan kepada peserta berstatus banduan itu. Eksperimen itu dia ditamatkan serta-merta dan semua peserta dibebaskan untuk pulang ke rumah sebelum dipanggil semula bagi memberikan maklum balas berkenaan apa yang telah mereka lalui, apa yang mereka telah face. Pada Oktober 1971, Profesor Zimbardo dipanggil untuk menghadap Kongres Amerika Syarikat bagi menjelaskan apa yang perlu dilakukan dalam menambahbaikkan sistem penjara di negara mereka. Profesor Zimbardo dia menerangkan secara terperinci apa yang telah berlaku dalam kajiannya serta hasil kajiannya yang cuba menjelaskan kesan sebenar kuasa atau hilang kuasa kepada tahap mental seseorang itu. Walaupun kajian yang dijalankan ini menunjukkan memang berlaku perubahan sikap di antara individu yang memegang kuasa dan juga mereka yang hilang upaya ini, hasil dapatan kajian ini tidak dapat diterima berikutan fungsi Profesor Zimbardo dalam kajian ini tergugat. Profesor Zimbardo tanpa sengaja dia telah meletakkan diri dia dalam eksperimen ini secara langsung dan memainkan peranan superintendent yang menyelia sejak mula lagi. Dia mampu menimbulkan bias terhadap keputusan ujian itu. Selain itu, kajian ini juga tidak dapat menjelaskan secara terperinci apa faktor kajian yang sedang diteliti berikutan ketiadaan pemboleh ubah yang tepat. Pada tahun 1973, American Psychological Association atau dikenali sebagai APA, mereka ni mengadakan satu penyiasatan bagi mengkaji adakah berlaku pelanggaran etika dalam kajian penjara Stanford ini. Hasil kajian tu pada mulanya membuktikan tak ada sebarang pelanggaran etika dalam operasi kajian tersebut.
Tapi beberapa perubahan pada garis panduan etika kajian oleh APA yang diwujudkan selepas itu membuktikan wujudnya kesan negatif dan buruk ke atas peserta kajian. So benda ni telah menyebabkan Amerika Syarikat telah buat satu larangan rasmi terhadap kajian yang menyerupai dengan Stanford Prison ni. Mereka tak membenarkan mana-mana individu yang diletakkan dalam eksperimen seperti simulasi ni. And larangan ni masih diguna pakai sampai sekarang. So kisah eksperimen Stanford Prison ni, dia ni dijadikan sebagai satu topik yang dibincang oleh ramai student yang study psikologi lah, seperti yang aku beritahu dalam awal video ni. Tapi kalau apa tanya aku tentang pendapat aku tentang eksperimen The Stanford Prison ni, walaupun eksperimen ni di-ban sekarang ni, dilarang untuk buat, tapi perbuatan seperti ni kita boleh nampak banyak kat luar sana. Bila kita tengok someone tu dia mendapat satu power ataupun money yang unlimited tu, kita boleh nampak perubahan sikap dalam diri dia. Macam mana dia berkawan kita, macam mana dia maintain relationship dia dengan kita kan. So power ni, bila someone tu ada berlebihan, memang dia akan kontrol, benda tu akan kontrol diri dia lah. Sebab benda ni sendiri aku pernah nampak depan mata aku sendirilah. So guys, yang tu je untuk video hari ni. And apa pendapat apa tentang video ni, komen kat bawah. And kalau suka video ni, like video ni. And jangan lupa subscribe to this channel. So apa pendapat apa tentang video ni? Adakah apa rasa if someone tu got unlimited money ataupun power, sikap mereka akan berubah? Ataupun komen kat bawah. So nanti aku akan jumpa dengan video lebih menarik. Terima kasih. Ciao.